What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So, semalam apa cerita guys? Kau dah tengok dah sesi debat antara Dr. Ashraf dan juga Pak Hassan lah. Okay, aku boleh sebut nama je lah, lagi mudah untuk diperkatakan. Okay, so antara sesi debat ini, apakah orang kata conclusion? Apakah orang kata kesinambungan yang bakal kita dapat? Apakah feedback ataupun info yang terbaru ke? Ataupun ada potensi ke kita akan dapat 10k one off ni. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okay, mungkin korang ada sebarang orang kata komen, cadangan dan pendapat korang, just komen saja di komen di bawah. Cuma dia apa yang aku boleh concludekan, segala orang kata pendebatan antara dua panel ini memang agak menarik. Okay, menariknya aku lebih kepada Dr. Ashraf sendirilah. Okay, aku tak tahulah kalau korang minat dengan panel yang kedua, Pak Hassan. Okay, so maybe korang adalah tergolong dalam kumpulan-kumpulan orang yang mungkin membangkang lah, okay, dalam isu pengeluaran KWSP ni. Okay, apa yang kita tengok, okay, aku dah tengok lah juga, okay, sesi bukan secara langsung tetapi recording balik. Okay, sebab aku kat luar, so aku tak boleh nak concentrate kalau aku kat luar nak dengar lagi perbahasan macam ni dan sebagainya kan. Nak tengok poin-poin apa disebutkan. Tapi apa yang Dr. Ashraf ada kemukakan adalah satu orang kata hujahan yang agak bernas lah. Okay, dan pembaharuan. Yang mana cadangan ini yang dimaklumkan oleh Dr. Ashraf sendiri. Saya nak berikan alternatif bagaimana nak dapatkan 25 bilion ini. KWSP ada hampir 1 trilion. Kan? Maknanya asetnya. Sama ada dalam negara, luar negara. Luar negara ada 36%, lebih kurang 365 bilion. Tak payah usik kerana ini menyumbang kepada pendapatan pencarum dan juga KWSP. Kalau kita nak mencairkan, kita masih ada ruang untuk mencairkan. Contohnya, dalam portfolio pelaburan KWSP, dia ada aset di dalam pasaran modal. Ada orang kata pasaran modal ni kita jangan usik, takut nanti akan menjejaskan kecairan dalam pasaran modal. Ada lebih kurang 44%. Ini pun kita tak payah usik. Yang perlu kita usik, pertama, setiap tahun caruman pencarum memberikan implikasi kepada KWSP sekitar 78 bilion setahun. Kita buat pusingan ini saja, bagi 25 bilion dalam setahun boleh dapat balik. Di peringkat individu, Pak Hassan, tadi Pak Hassan sebut orang yang ada simpanan RM50,000. Katakan gaji dia RM2,000. Dia keluarkan RM10,000 daripada RM50,000 ini. RM2,000, kalau dia bayar caruman KWSP, 13% caruman majikan, 9% caruman persendirian, maknanya 21%, setiap bulan dia kena carum RM440. Setahun, dia akan mencarum RM5,280. RM5,280. Dalam tempoh 2 tahun, dia dapat kembali dah masuk untuk menampung 10,000 yang dikeluarkan sekarang. Jadi tak perlu risau sangat apa yang akan berlaku akan datang. So dalam episod ni aku just nak cerita je dekat korang, bagi korang yang mungkin tak menonton secara keseluruhannya, pendapatan antara kedua-dua ni sebenarnya tak balance. Okay, kalau kita tengok pun Dr. Ashraf lebih kuat lagi hujahan beliau, okay, berbanding dengan Pak Hassan. Okay, dan mungkin apa yang aku boleh tengok, hujahan daripada Pak Hassan sendiri, dia tak banyak buat research dan tak banyak memahami apa yang rakyat mahukan. Dan kalau kita tengok pun statement-statement beliau sebelum ini pun merujuk kepada statement just copy and paste saja apa yang KWSP maklumkan, dan itulah membangkang je. So poin-poin ni sebenarnya dah basi dah guys. Okay, apa yang dibawa oleh Dr. Ashraf sendiri membuka sebenarnya yang mana kita nak sekarang. Kita tak boleh nak membincang-bincang lagi di parlimen sebagainya pasal isu ni. Okay? Dan ini yang akan mengambil masa. Contoh kalau macam Pak Hassan ada bagi idea. Rakyat menderita sewaktu COVID-19 ini, supaya dengan hasil cukai daripada windfall tax itu, kerajaan ada cukup dana untuk bantu rakyat daripada zaman pandemik COVID-19 sampailah bencana banjir ini, agar rakyat tak perlulah keluarkan wang simpanan mereka dalam KWSP. Apa pandangan doktor? Silakan. Terima kasih Pak Hassan. Saya setuju. Kalau nak diperkenalkan cukai, apa sahaja yang mampu untuk menjana pendapatan untuk kerajaan dan demi untuk masalah rakyat.
Tetapi kita bercakap soal realistik, praktikal. Rakyat tengah susah sekarang ni. Rakyat nak mulakan hidup baru sekarang ni. Cukai kalau nak buat rombakan, kena berbahas dulu di Parlimen. Bulan 10, waktu bajet, baru akan diumumkan cukai baru. Dan biasanya cukai ini hanya boleh efektif selepas bajet itu diluluskan, maka kita hanya akan memperolehi pendapatan hasil daripada cukai baru ini diperkenalkan pada 2023. 2023 kita bercakap soal hari ini. Macam mana kita nak selesaikan masalah rakyat hari ini yang sedang menderita, yang sedang susah? Bacalah komen-komen yang ada. Mereka bukan minta daripada orang lain. Mereka bukan minta untuk berhutang. Mereka bukan minta pinjaman. Mereka minta untuk keluarkan daripada akaun simpanan mereka sendiri. Memang betul apa kata Dr. Ashraf. Sebab apa? Rakyat memerlukan sekarang. Bukan memerlukan tunggu lagi seperti mana belanjawan 2022 ataupun belanjawan 2023 nanti. Tetapi dalam isu iCita KSP ni, sebenarnya sebelum guys diumumkan belanjawan 2022, sepatutnya sekarang ni nak dilaksanakan pula BKM 2022 bulan Mac ni nanti. So sebab itulah apa ulasan-ulasan yang repeat balik, tetap benda yang dah basi, tetap benda yang tidak rasional lagi dah. Okey, untuk dijadikan alasan. Okey, Dr. Ashraf ada mengukakan satu akta. Okey, yang mana akta ni pun aku tak berani nak cakap sebenarnya. Tetapi apa yang aku dah rujuk, perkara yang perlu di-highlightkan. Kita kena ingat bahawa dalam akta KWSP 1991 disebutkan berkenaan dengan apa tujuan-tujuan yang dibenarkan untuk pencarum keluarkan. Ya, ini penting untuk kita mengambil fakta yang mana di dalam konteks ini saya bacakan di bawah Section 54 kurungan K kurungan L. The member of the fund requires financing for the purpose of sustainable living. Yang kedua, the member of the fund require financing to increase his income for the purpose of survival. Maksudnya, dibenarkan pencarum mengeluarkan wang mereka, ini adalah punca kuasa daripada akta KWSP sendiri, sekiranya mereka memerlukan ataupun untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka dalam keadaan terdesak. Dan ada pindaan akta juga di kurungan M yang mana disebut bahawa boleh dikeluarkan kerana faktor pandemik. Jadi ini semua menunjukkan bahawa bukan suatu yang luar biasa. Masih lagi dibenarkan dalam konteks undang-undang dan akta KWSP 1991. So ini maksud akta ini wujud membolehkan pencarum mengeluarkan duit dan hak mereka ketika dalam keadaan yang sekarang ni. Apa lagi alasan-alasan yang mereka nak keluarkan? That's why sebelum ni pun aku ada maklumkan, KLSP tiada duit dan mana dia nak cekuk lagi duit-duit untuk support pengeluaran 10K one-off ini. Dan apa yang dibangkitkan oleh Pak Hassan sendiri adalah berkaitan dengan isu yang pencarum mempunyai baki yang tak cukup. Ini guys, ini dah lama guys. Apa yang nak disuarakan oleh Dr. Ashraf sendiri sebenarnya bagi mereka yang cukup wang KLSP. Dia berulang kali Pak Hassan sebutkan 5.8 juta yang mempunyai simpanan 10 ribu ke bawah. Ataupun kira-kira yang kerajaan selalu sebutkan 45%. Yang tidak mempunyai simpanan lebih daripada 10,000. Masakan kita nak membenarkan 10,000 kalau mereka hanya mempunyai simpanan 10,000 ke bawah. Kita bukan bercakap soal 10,000 ke bawah yang ada simpanan 10,000 ke bawah. Kita bercakap soal 6.83 juta pencarum yang masih mempunyai 10,000 ke atas. Ada yang 100,000, ada yang 200,000, ada yang sampai 400-500,000. Mereka dulunya pekerja dalam industri pelancongan. Mereka kerja dalam industri perhotelan. Mereka hari ini tak dapat kerja, dibuang kerja, dicutikan tanpa gaji. Macam mana saya katakan, bermula Januari 2020, mereka sudah diberhentikan. Masih cuba untuk hidup dengan mendapatkan sisa-sisa simpanan di dalam akaun-akaun yang lain. Tetapi akhirnya, kita boleh lihat, penghujung tahun 2021, apa yang mereka rasa amat tertekan dan terdesak. Mereka inilah yang hari ini rakyat menuntut untuk diberikan peluang. Kalau boleh ini kali terakhir. Dan bagi saya sebagai Ketua Pemuda UMNO, kita kena menjiwai dan merasai denyut nadi dan suara hati rakyat. Seperti mana sebelum ni pun aku ada maklumkan, adalah juga isu-isu yang berkaitan dengan isu politik. Okay, yang dibangkitkan oleh moderator, Saudara Amin sendiri. Okay, yang mana ada tanya kepada panel kita yang pertama iaitu Dr. Ashraf. Apakah yang menjadi halangan kepada kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP? Kerana pihak yang mendesak untuk dikeluarkan KWSP adalah di kalangan pemimpin UMNO dan pada masa yang sama, Perdana Menteri juga adalah pemimpin UMNO
Ataupun ada juga soalan nakal di kalangan netizen, adakah ini sekadar propaganda untuk meraih sokongan netizen dan juga rakyat Marhain? Dr. Ashraf, silakan. Terima kasih, Amin. Memang dalam banyak pertemuan-pertemuan saya dengan Menteri Kewangan, Datuk Seri Tunku Zafrul, bahkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita kena faham bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan campuran. Dia bukan kerajaan UMNO yang mutlak, dia adalah kerajaan campuran. Kerajaan yang belum mendapat mandat mutlak rakyat. Sebab itulah pemuda UMNO berpendirian dengan jelas bahawa apa-apa pun kita kena serah mandat ini kepada rakyat, cuma kita menyantuni dan juga menghormati titah yang di Pertuan Agong agar kita tunggu bila keadaan sudah stabil. Tetapi guys, dalam isu sekarang ni bukan isu nak politikkan, bukan isu populariti lah, isu popularis lah dan sebagainya, macam-macam lah. Okay? So, isu suara itu, siapa yang menyuarakan, okay, suara rakyat sebenarnya. Itulah yang sepatutnya kita sokong dan bukannya kepada mereka yang senyap sahaja. So, diharap sesi debat ini merupakan satu peluang. Okey, yang mana kita boleh mencerahkan lagi keadaan yang orang kata semakin lama setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah umumkan bahawa mereka takkan keluarkan duit KSP ni, selagi kita ada sesi-sesi begini secara besar-besaran, walaupun atas talian, cerahnya peluang untuk kita dapatkan iCitra KSP 10K one off ini. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Dan jangan lupa tekan button on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada channel Saja Sembang. Dan bagi korang yang kat luar sana yang ada keluarkan statement yang bahawa admin ni tak sokong ke pengeluaran iCitra? Babe, aku sokong babe. Sebab itulah aku still lagi bangkitkan isu KSP ni. Tapi dari channel Saja Sembang ni, tak semestinya hari-hari kita nak bangkitkan pasal KSP. Benda yang lama takkan kita nak bangkitkan lagi dan buat repeat balik. So sebab itulah di channel Saja Sembang ni, jika ada berita yang baru nak di-sharekan, barulah dikemukakan ataupun diwawarkan info yang berkaitan dengan KSP. Aku Faizwan. Assalamualaikum.